Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anak murid selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang juga ya. Okey. Jadi kali ini cikgu bersiaran daripada sekolah sebenarnya ya. Okey, jadi dimintalah untuk merujuk kepada jadual pembelajaran online kita yang baru yang telah sehantar dalam grup WhatsApp. Jadi pada minggu ini pada hari inilah jam 10.10 Okey, jadi apa yang seperti biasalah JCS Jom Cerita Sains. Jadi apa yang kita nak pelajari pada hari ini ialah masih lagi di bawah tajuk tenaga dan kuasa. So pada kali ini kita akan fokus kepada tenaga kinetik tenaga kinetik. Okey, menjelaskan dengan contoh tenaga kinetik dalam kehidupan seharian. Okey. Okey, jadi seperti biasalah sebelum cikgu menghuraikan adakah perkataan kinetik itu pertama bagi diri anda? Jawapannya sudah tentu tidak kan? Okey, jadi bila sebut tenaga kinetik ia berkaitan dengan pergerakan. Sesuatu objek yang bergerak, sesuatu benda yang bergerak daripada satu keadaan titik pegun bergerak kepada satu sasaran iaitu dalam unit jarak, maka dia telah melakukan pergerakan kinetik Jadi untuk bergerak tersebut dia memerlukan tenaga kinetik. Okey, seperti biasa sila buka buku teks. Okey buku teks muka surat 220 tenaga kinetik. Okey, so kalau dilihat dalam buku teks ini tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Okey, yang bergerak. Jadi kata kuncinya ialah bergerak. Jadi kalau kata kamu baring di atas katil, baring di atas katil dan tidak bergerak, ataupun just pusing-pusing begitu saja dalam keadaan setempat, jadi dia tidak dikatakan mempunyai tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik kalau dilihat dari segi formula di sini yang pertama dia mestilah mempunyai jisim iaitu M dan jisimnya dalam unit kilogram, dan dia mesti mempunyai had laju V dan unit meter per saat. Okey, jadi tenaga kinetik bersamaan dengan 1/2 didarab dengan jisim dan didarab dengan had laju. Jadi dia mempunyai had laju Okey. Jadi mari kita lihat contoh di bawah simple saja. Apabila sebuah kereta api berjisim 500 kg bergerak dengan had laju 360 km per jam, berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api tersebut? Jadi kamu hanya masukkan sahaja data tersebut ke dalam formula yang telah diberikan iaitu 1/2 mv kuasa 2. Okey, had laju kereta api had laju kereta api ialah 360 km per jam. Betul kan? Okey, jadi pengiraannya 360 km dibahagi dengan 1 jam. So 1 jam ada berapa saat? 1 jam ada 3,600 saat. Jadi had lajunya ialah 100 meter per saat. Betul kan? Sebab kita kena tukar unit tersebut dalam formula tadi 1/2 didarab dengan jisim yang unitnya kilogram dan didarab dengan had laju yang unitnya ialah meter per saat. Jadi dalam hal ini yang diberi ialah kilometer per saat Okey, kilometer per jam. Jadi jam ini perlu ditukar kepada saat. Okey, so dapat 100 Okey, jadi apabila telah ada, jadi kita masukkan ke dalam formula tenaga kinetik. Okey, 1/2 didarab dengan 500 kg sebab unitnya kilogram. Kemudian didarab dengan kelajuan meter per saat iaitu 100. Maka kita akan dapat 2 juta kan? Betul tak? Bukan 2 juta. Cuba kira. Ini sekejap. Okey. So kalau kamu lihat di sini, ini ratus, ini ribu, puluh ribu, ratus ribu, ini juta, ini puluh juta, ini ratus juta, ini 1000 juta. 1000 juta jadi 2500 juta joule Okey.
Okey, so seterusnya sebutir soalan 2 Sebutir berbola keluli berjisim 0.2 kg mempunyai tenaga kinetik 3.6 J. Berapakah laju V berbola keluli tersebut? Jadi kita masukkan ke dalam formula 1/2 darab dengan M dan didarab dengan V. Okey, so di sini tenaga kinetiknya telah diberi iaitu 3.6 bersamaan dengan 1/2 darab dengan 0.2 kg dan kelajuan yang kita perlu cari. Okey, jadi ini adalah masalah ataupun kaedah penyelesaian matematik. So kamu akan pindahkan yang ditanya letak di sebelah kiri iaitu V kuasa 2. V kuasa 2. Okey, so apabila dibuat pengiraan maka kamu akan dapat jumlahnya ialah 6 meter per saat. Okey, mari kita lihat soalan yang ketiga pula. Hitung tenaga kinetik yang elektron yang berjisim 9 darab 10 kuasa negatif 31 kg dan berhad laju 4 kali 10 kuasa 6 meter per saat. Jadi kamu hanya masuk sebabkan unitnya telah betul maksudnya kilogram ada, kemudian meter per saat kuasa satu ada had laju maka kita masukkan dan kita buat pengiraan secara terus dan kamu akan dapat 7.2 10 kuasa negatif 18. Okey, so cikgu rasa habis di itu saja dalam buku teks ini Okey. Kemudian ada beberapa contoh soalan, jadi tolong selesaikanlah practice format 7.2 itu. Okey, mari kita lihat buku amali pula. Okey, buku amali muka surat 148 tenaga kinetik. Okey, soalan pertama, apakah tenaga kinetik? Tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Okey, ulang balik So ini kata kunci, bergerak. Okey, so kalau kita lihat di dalam gambar rajah di bawah ni tandakan right pada contoh objek yang mempunyai tenaga kinetik. So mana yang bergerak? Kipas bergerak ke tidak? Kipas bergerak dengan syarat dia punya kepala tu dia bergerak ke kiri dan ke kanan kan. Kemudian kereta B dia parking, tidak bergerak, jadi dia tiada tenaga kinetik. Kemudian menyepak bola bergerak, berlari dan menyepak bola dan bola itu bergerak. Kemudian burung bagaimana? Burung terbang juga bergerak, so dia mempunyai tenaga kinetik. Okey, nyatakan rumus bagi tenaga kinetik. So tenaga kinetik bersamaan dengan 1/2 mv kuasa 2 V ialah kelajuan atau had laju Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kinetik pada objek. Jadi biasanya perkara yang dipengaruhi kita lihat kepada formula yang diberi. Jadi kalau dalam formula ada M, jisim, jadi dia dipengaruhi oleh jisim. Dan V ialah kelajuan, jadi dia juga dipengaruhi oleh kelajuan. Jadi sebab itu jisim dan had laju objek yang sedang bergerak adalah merupakan dua faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kinetik mudah bila dikata faktor-faktor kita lihat kepada formula Okey. Kemudian di bawah adalah soalan penyelesaian masalah. Jadi kita lihat sebuah kereta yang berjisim 800 kg. Okey, M sudah kita tahu 800 kg dan bergerak kelajuan 110 km per jam. Jadi 10 km per jam ni kita kena bahagi dengan 3,600 sebab nak tukar kepada saat Okay, so kita masukkan dalam sini dan tenaga kinetiknya apabila dimasukkan ke dalam formula maka dia dikira dan dapatlah 49.37 kilojoule Okey, seterusnya soalan yang berikutnya, bandingkan tenaga kinetik bagi dua buah kereta yang sama jisim 950 kg yang bergerak pada had laju yang berbeza. Okey, kereta P kelajuan dia 7 meter per saat. 7 meter per saat. Manakala kereta Q ialah 33 meter per saat. Beratnya sama. Jadi apabila kita masukkan dalam formula dikira maka kita akan dapat jumlah tenaga kinetik juga adalah berbeza Jadi yang kereta P tadi kita lihat jumlah kinetiknya ialah 23.28 manakala Q 517 nak kata kereta Q tenaga kinetiknya jauh lebih besar. Sebab apa? Sebab dia berkelajuan yang lebih tinggi senang kata apabila kenderaan makin laju tenaga kinetik makin tinggi.
Sebab itu kalau berlaku aksiden makin teruk. Kelajuan Okey, kemudian tenaga kinetik kereta Q lebih tinggi daripada P Nyatakan hubungan semakin tinggi hak laju kereta, semakin tinggi tenaga kinetik kereta tersebut Okey, kemudian dalam muka surat yang berikutnya 149 kita akan bincang pada kelas yang berikutnya nanti Okey, seperti biasa kamu sila rujuk pada Google Classroom di sana juga ada tugasan yang cikgu sediakan, jadi tolong siapkan dan hantar di dalam Google Classroom tersebut, dan sekiranya tidak boleh kamu boleh menulisnya di dalam buku nota dan diambil gambar dan dihantar melalui grup WhatsApp Okey, itu saja cikgu sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.